Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi ini marilah kita renungi satu tajuk umat Islam di Palestin. Umat Islam di dalam Islam. Tajuk Yahudi mengganas lagi. Yahudi mengganas lagi. Dan Yahudi mengganas lagi. Dan baiklah kita sama-sama menungi apa yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walan tada'an kal hudan nasara walan tada'an kal hudan nasara hatta tatabiyalatuhum qul inna Allahi wal huda qul inna Allahi wal huda wa ittaba'tahum ba'da ja'akum mimma wa ittaba'tahum ba'da ja'akum mimma lakum ma lakum min waliyyin wa nasir. Dan tidak mungkin redha kepada kamu Yahudi dan Nasara sehinggalah kamu mengerti agama mereka. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya qul inna hudallah qul inna huda wal huda qul inna hudallahi wal huda, dan katakanlah bahawa sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang hakiki. Dan sekiranya kamu mengerti hawa nafsu mereka selepas datangnya ilmu pada kamu, maka tidak ada lagi sebarang pelindung daripada kamu, tidak ada sebarang penolong dan tidak ada sebarang pelindung pada kamu. Inilah tema, barangkali banyak tajuk yang kita bincangkan tentang ayat ini, bahawa Yahudi tidak akan redha pada kita, Nasara juga demikian, sehinggalah kita mengerti agama mereka. Ini ialah firman Allah yang peringati kita tentang ancaman kedua kaum tersebut. Dalam konteks ini kita lihat sekali lagi, Yahudi melalui negara Israel telah mengganas di Masjid Al-Aqsa 14 April 2022, hari Jumaat lepas. Mereka mengganas sekali lagi. Mereka mengganas kesekian kalinya selepas mereka mengganas berkali-kali. Pada bulan puasa terlepas mereka mengganas ketika hampir kita menyambut hari raya, dan kali ini ketika kita menyambut nuzul Quran, ketika umat Islam sedang bersolat Jumaat, mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa dan mencederakan. Pada berita mula-mula yang kita terima lah 192 orang Palestin cedera dengan tembakan dan sebagainya di Masjid Al-Aqsa ketika mereka sedang bersolat dengan penuh keamanan, dan ketika itulah mereka menceroboh 14 April 2022. Pada terlepas mereka menceroboh pada 21 Mei pada tahun 2021, dan sebelum itu mereka menceroboh. Dan di manakah bangsa-bangsa itu yang selalu sentiasa bersidang sekiranya ada kepentingan yang melibatkan Yahudi, tetapi kali ini apabila umat Islam Palestin dikhianati, maka mereka tidak muncul. Sehingga hari ini mereka belum mengambil tindakan yang segera untuk menghalang perbuatan yang biadab tersebut. Tuan-tuan yang saya hormati, kebetulan pada minggu lepas 14 April mereka sedang menyambut perayaan mereka yang mereka sebut sebagai perayaan Al-Pasah, ataupun dalam bahasa Inggeris mereka sebut perayaan Passover, iaitu mereka mengerti mereka keluar daripada Mesir. Mereka mengerti peristiwa yang mereka dizalimi oleh Firaun, dan mereka dibawa keluar daripada Mesir oleh Nabi Musa AS bersama dengan Nabi Harun AS, dan juga penolong-tolong bangsa Israel yang membawa mereka keluar daripada bumi Firaun, dan mereka selamat di Sinai. Dan setiap kali mereka melanjutkan perayaan, kebetulan pada tahun ini perayaan mereka jatuh pada 14 hari bulan. Pada 14 hari bulan April jatuhnya perayaan mereka, perayaan Passover mereka, dan ketika hari itulah mereka mengganas. Apakah ada hubungan? Memang ada hubungan. Setiap kali mereka merayakan perayaan Al-Pasah mereka ataupun perayaan keluar mereka daripada Mesir, mereka selalu mengganas. Demikian juga kita lihat pada masa yang sama, orang Yahudi bersama dengan Nasrani, walaupun mereka tidak bersama. Orang Kristian juga sedang merayakan apa yang mereka sebut hari Easter, iaitu dalam bahasa Arab yang disebut sebagai hari Al-Qiyamah, iaitu mereka percaya Nabi Isa AS dibangkitkan semula, sedangkan Allah mengatakan sebaliknya. Jadi apabila kita lihat peristiwa minggu lepas, ialah dia bertindih antara Ramadan umat Islam, bulan mulia umat Islam, bersama dengan perayaan Yahudi yang mereka sebut sebagai perayaan Al-Pasah dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, ataupun Passover dalam bahasa Inggris. Dan demikian juga
bersama juga di Jerusalem yang sama, di kota Jerusalem juga orang Nasara, orang Kristian sedang merayakan perayaan Easter, yang mereka menganggap Tuhan mereka dihidupkan kembali, ataupun Nabi Jesus Christ dibangkit semula daripada kuburnya. Dan itulah peristiwa yang berlaku minggu lepas. Sahabat, ataupun peristiwa Al-Pas ini mempunyai banyak nama-nama, berbagai nama ataupun mereka nama juga dengan sebagai perayaan hari kebebasan, hari Idul Rabi', iaitu hari musim bunga, ataupun Idul Al-Inqad, iaitu perayaan keselamatan daripada bumi Firaun. Dan mereka juga panggil Pesach, dan ialah satu perayaan utama orang Yahudi yang mereka mengambil sempena mereka keluar Exodus daripada Mesir, dan mereka diselamatkan oleh Nabi Musa AS untuk membawa Bani Israel keluar daripada Mesir, dan mereka merayakan sebagai ini. Inilah sejarah, dan mereka memilih tarikh tersebut untuk menzalimi umat Islam di bumi Palestin, khususnya di Masjid Al-Aqsa ataupun di Baitul Maqdis. Baik sahabat, 2022 diraihkan pada hari Jumaat 15 April, dan dia akan berakhir 23 April. Sekarang masih belum berakhir. Mereka masih merayakan selama 8 hari. Seminggu mereka merayakan peristiwa Passover mereka, dan sekarang kita terdedah dalam perayaan mereka. Dan dalam seminggu ini kita lihat umat Islam dilakukan kezaliman berkali-kali. Apabila mereka melakukan kezaliman pada hari Jumaat, mereka ulang sekali 2 hari kemudiannya. Dan sekarang umat Islam sedang menderita, sedang bersifati apakah yang harus kita lakukan selain doa yang kita lakukan, kita panjatkan pada bulan puasa. Lebih lagi kita sudah menghampiri 10 malam terakhir Ramadan, dan marilah kita sama-sama berdoa bahawa saudara kita di Palestin sedang di ronda malang, dan apakah yang berlaku esok lusa belum pasti, tetapi sekarang serangan mereka telah ditujukan pada Gaza. Mereka telah mula menyerang Gaza semalam 2 hari lepas, dan kita jangkakan malapetaka umat Islam sebagaimana yang kita amini pada bulan tahun lepas akan berulang, barangkali lebih dahsyat. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Allah menceritakan bagaimanakah orang Yahudi apabila sebaik saja mereka selamat daripada bumi Mesir dan mereka tiba di seberangnya, lalu Allah menceritakan bagaimanakah mereka selamat. Wajah Nabi Bani Israel bahwa Fatahum Firaun wa junuduhu bagaiwan, mereka diikuti oleh Firaun dan tentera mereka, tapi Allah selamatkan mereka. Peristiwa yang cukup mukjizat Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka gunakan mukjizat ini, hari keselamatan mereka, dengan membunuh umat Islam. Mereka merayakan peristiwa yang Allah tolong mereka keluar daripada bumi zalim, dan mereka diselamatkan di bumi Sinai, tetapi mereka menggunakan hari perayaan ini untuk membunuh umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, kita lihat bagaimana Allah menceritakan sikap buruk Bani Israel ketika di bawah bersama dengan Nabi Musa AS, bersama Nabi Harun AS, yang Allah ceritakan dalam ayat lain, wajah bersama Nabi Bani Israel beberapa tahun lalu yakun ala sunni lahum, dan kami seberangkan, kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut, dan mereka tiba kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala. Apa yang mereka kata sebab pada Nabi Musa? Qalu ya Musa ja'alna ilahan kama lahum ahliyah, wahai Musa, jadilah kami berhala supaya kami dapat sembah sebagaimana mereka menyembah. Qul innakum qaumun tajhalun, dan Nabi Musa mengatakan bahawa kamu kaum yang jahil. Allah selamatkan mereka daripada bumi Firaun. Allah selamatkan dengan mukjizat yang ditunjukkan depan mata mereka, dan mereka diselamatkan dengan rahmat ilahi. Sebaik saja mereka sampai ke sana, mereka minta untuk kembali menyembah berhala, dan itulah kaum Yahudi yang menjadi nenek moyang kepada mereka yang menyerang umat Islam di Palestin hari ini, ataupun di Masjid Al-Aqsa hari ini. Dan kemudian kita lihat juga peristiwa yang bersama bertindan pada minggu ini ialah peristiwa Easter. Sebagaimana kita sebutkan tadi, iaitu mereka percaya Jesus Christ telah hidup kembali selepas disalib, dan itu peristiwa berlaku pada 18 April, 2 hari lepas. Dan peristiwa itu berlaku dalam minggu sama ketika umat Islam sedang berpuasa, ketika umat Islam sedang dalam peristiwa untuk mengerti nuzul Al-Quran, dan ketika itulah mereka mengganas di Masjid Al-Aqsa. Dan bagaimanakah nasib umat Islam yang sedang berpuasa, yang sedang bersolat, dan mereka sedang mendirikan solat jemaat ketika mereka dilakukan kezaliman oleh Yahudi. Tuan-tuan, Allah mengatakan sebaliknya, Nabi Isa AS tidak dibunuh, tidak disalib.
wa qawlihim inna kunal masih Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu wa walakin syabbaha lahum. Dan Allah mengatakan mereka berkata bahawa kami membunuh Nabi Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan mereka tidak dibunuh. Mereka tidak membunuh. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, dan mereka tidak salib. Yang salib bukan Nabi Musa AS, bukan Jesus Christ, walakin syabbaha lahum, tetapi perkara itu disamarkan pada mereka. Mereka melakukan dengan tidak pasti, dan apa yang Allah sebut di sini, yang disalib bukan Nabi Musa AS, dan Allah selamatkan Nabi Isa AS, tetapi mereka merayakan minggu lepas atau 18 April lepas ialah merayakan peristiwa kebangkitan Jesus Christ mengikut pandangan mereka. Dan di sinilah tempat yang sama, di tak jauh daripada Masjid Baitul Maqdis terdapat gereja Al-Qiyamah ataupun Resurrection yang ada hubungan dengan peristiwa yang mereka percaya berlaku kepada Jesus Christ tadi. Dan disitulah tempat tiga agama besar mempunyai sejarah yang sama, berkongsi sejarah yang sama di bumi yang sama, iaitu bumi Baitul Maqdis, Jerusalem. Dan ketika-ketika inilah kita lihat yang sedang berkonflik hari ini. Tuan-tuan yang semati, inilah yang dijangkakan, sebab kebetulan minggu lepas bermula 14 hari bulan April dia bertindan tiga perayaan tiga umat besar dunia, iaitu bangsa Judaism ataupun agama Judaism, Nasrani dan juga umat Islam yang sedang berpuasa. Dan mereka buat pertama kali menuju ke Masjid Al-Aqsa secara bebas untuk mendirikan solat. Lelaki dan wanita telah keluar beramai-ramai untuk memakmurkan pada hari Jumaat yang cukup mulia itu. Dikatakan ribuan umat Islam berkumpul untuk bersolat hari Jumaat. Mereka ingin bersolat hari Jumaat, dan tiba-tiba mereka menerima mihnah yang tidak dapat mereka duga sama sekali. Mereka ingin bersolat dan mereka berkumpul di dataran Masjid Al-Aqsa, sebab Masjid Al-Aqsa tidak lagi dapat memenuhi ataupun menampung seluruh umat Islam yang datang untuk bersolat. Begitu juga dengan kaum muslimat juga sama-sama meraihkan pada bulan puasa yang indah ini. Mereka berkumpul di tempat yang sama pada tengah hari untuk sama-sama menyaksikan solat Jumaat, yang ketika itulah mereka dilakukan apa yang mereka lakukan ke atas umat Islam ini. Yahudi, Bani Israel telah melakukan apa yang mereka telah lakukan, dan kita dapati ratusan yang tercedera, yang lain berbagai-bagai lagi mihnah yang diterima, dan hospital dipenuhi oleh mereka yang terjera. Bukan saja mereka menembak orang umat Islam, tetapi mereka juga menembak para medik yang sedang bertugas untuk memberi pertolongan kecemasan, dan juga para wartawan juga ditembak. Dan ini pemandangan terakhir ketika umat Islam sedang bersujud. Umat Islam sedang bersujud pada hari Jumaat lepas, pada hari Jumaat 14 April lepas. Tentera Yahudi sedang merhati mereka untuk mengambil peluang yang terbaik untuk melakukan kezaliman. Mereka sedang bersujud, dan dengan begitu angkuh mereka datang di depan orang yang bersujud. Lepas itu mereka melakukan tembakan dan pembantaian ke atas mereka yang sedang bersolat. Inilah berlaku 15 April 2022. Israel ataupun tentera Israel telah bom Masjid Al-Aqsa, menembak Masjid Al-Aqsa dengan menggunakan gas pemberis mata yang sangat-sangat hebat, dan melukakan atau mencederakan 199 orang Palestin. Dan itu permulaan kepada kezaliman yang mereka lakukan tahun ini. Mereka telah melakukan zaliman bermula pada hari Jumaat, dan bukan sahaja umat Islam yang berada di situ, tetapi pemberita yang sudah menjangkakan satu perkara besar berlaku, sebab mereka ada satu rakaat yang besar, tetapi mereka juga terlibat, dan mereka juga menerima mihnah yang sama apabila peluru tidak mengenal, walaupun peluru ini adalah peluru yang tidak peluru getah yang digunakan untuk mencederakan mereka yang bersolat. Ini gambaran yang menunjukkan orang tua, orang wanita dilakukan secara tidak berperimanusiaan sama sekali. Mereka membantai siapa saja yang berada di Masjid Al-Aqsa. Pemandangan ini pemandangan cukup menyayat hati. Bagaimanakah diperlakukan pada masa ini, ketika manusia sudah maju, mereka melakukan sebagaimana haiwan lakukan pada sesama haiwan.
Tetapi inilah yang sedang kita saksikan 2-3 hari lepas, dan inilah yang menyayat hati. Dan kita ingat Masjid Al-Aqsa, sebab mereka mengatakan kenapakah harus umat Islam mengunjungi Masjid Al-Aqsa. Dan kita ingat hadis Rasulullah yang mulia tentang 3 masjid yang disebut dalam hadis ini, bahawa Masjid Al-Aqsa, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ialah masjid yang menjadi masjid paling suci dalam Islam. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, la tusyaddu riha illa salati masjid, dan tidak perlu kita bersusah payah untuk meninggalkan kendaraan kecuali 3 masjid. Al-Masjidil Haram, kepada Masjidil Haram, wa Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa yang sedang kita bincang sekarang. 3 masjid ini menduduki tempat yang teratas, mempunyai kelebihan yang sangat-sangat istimewa, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dan ketika kita sedang beribadah, inilah mereka menzalimi dan melakukan apa yang mereka lakukan. Kita lihat mula-mula sekali menerima respon daripada Malaysia. Malaysia telah mengutuk sekeras-kerasnya apa yang berlaku di Palestin, perbuatan yang tidak kemanusiaan sama sekali. Dan ketika mereka mengatakan Rusia zalim menyerang Ukraine, mereka meneruskan kezaliman mereka ke atas Palestin. Mereka double standard, mereka mengatakan kezaliman Rusia ke atas Ukraine yang sedang berlaku sekarang. Mereka balas apa yang melakukan pada umat Islam di Palestin dengan cara yang sama. Dan Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya, sebagaimana yang dikeluarkan statement oleh Perdana Menteri. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya serangan tentera penjajah Israel ke atas penduduk awam dan jemaah Palestin di Masjid Al-Aqsa pada 15 April yang lepas. Serangan yang berlaku ke atas salah sebuah masjid paling suci dalam umat Islam dalam bulan Ramadan yang mulia menunjukkan bahawa keganasan, berlanjutan dan dasar apartheid yang diamalkan tentera penjajah Israel terhadap hak asasi, kehidupan, kesejahteraan serta maruah rakyat Palestin. Itu adalah pandangan ataupun statement yang keluar daripada negara kita. Demikian juga Indonesia juga condemn. Indonesia juga tidak lebih lewat pada kita, condemn apa yang dilakukan oleh Israel ke atas penduduk Palestin, khususnya penduduk yang sedang beribadat di Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, marilah kita berfikir, dan bagaimanakah keamanan dunia tidak mungkin tercapai. Dan Arab Saudi juga yang selama ini bersama mereka juga mula condemn apa yang dilakukan oleh Israel ke atas penduduk Palestin. Dan inilah kita lihat kesatuan Islam mula terjemah, dan hampir seluruh umat Islam condemn satu persatu terhadap negara Israel yang mereka sebut sebagai penjajah. UAE yang juga sebagai rakan Israel juga kutuk Israel. Bahrain, Mesir juga kutuk serangan terhadap Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat kali ini umat Islam telah mula mengutuk perbuatan zalim umat Yahudi ke atas umat Islam di Palestin. Tuan-tuan, Maroko juga yang bersama dengan Yahudi sebelah ini juga condemn Israel atas percobaan ke atas Masjid Al-Aqsa. Dan kita lihat Iran memberi amaran keras, kepada Israel sekiranya kesilapan menyerang ke atas kepentingan Iran, maka Iran tidak dapat mengelak untuk menyerang Israel. Itulah yang disebut oleh presiden mereka, dan menyebabkan kita lihat Israel sengaja untuk melakukan keganasan ini sebagai provokasi untuk supaya Rusia masuk ke Palestin. Dan ketika itu barangkali dunia yang bersama dengan Yahudi, Amerika, NATO akan mengisahkan perang ke atas Rusia secara besar-besaran, barangkali, wallahu alam. Tetapi itulah yang kita katakan, ketika mereka sedang berjuang di Ukraine, orang Yahudi dikeluarkan daripada Ukraine kerana peperangan tersebut. Mereka membawa orang Yahudi ke Palestin untuk menjadikan lebih besar lagi penduduk atau lebih ramai lagi penduduk Yahudi di Palestin, dan mereka melakukan perkara ini. Dan ahli pengkaji mengatakan, mereka mengatakan sebagai provokasi untuk menarik perhatian Iran, perhatian Rusia ke arah pertempuran yang lebih besar. Wallahu a'lam, tamara apakah itu benar atau tidak, tetapi apa yang kita lakukan sekarang ialah satu lagi medan yang mereka cipta untuk keganasan dan untuk ke arah peperangan. Tuan-tuan, kita lihat pada tahun lepas 10 hari bulan Mei 2021, pada pukul 11 pagi mereka juga melakukan perkara yang sama. Mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa, dan boleh dikatakan hampir setiap bulan Ramadan
mereka melakukan perang sama. Dan apakah sebab tujuan mereka? Mereka telah menawan Masjid Al-Aqsa dalam tahun 1967. Bahagian timur ini mereka kuasai, dan mereka telah jadikan Jerusalem sebagai kapital kepada Israel, sebagai untuk menghina lagi umat Islam Palestin. Dan bagi Palestin tidak wujud tanpa Masjid Al-Aqsa, tanpa Jerusalem. Dan kita lihat perjuangan akan terus berlaku. Perjuangan benar dan palsu akan terus berlaku selagi dunia belum kiamat. Dan itulah kita saksikan pertumpahan darah yang sedang dilakukan oleh manusia. Kita lihat juga mereka terlepas menceroboh sejarah, maka mereka mengeluarkan penduduk asal daripada bumi mereka. Dan inilah satu daripada rentetan peristiwa yang dilakukan oleh Yahudi terhadap Islam. Dan mereka sentiasa melakukan bersama. Dan cukup menarik, mereka memilih pada hari raya mereka, pada hari raya Passover mereka memilih tarikh ini untuk umat Islam. Dan kita lihat peristiwa-peristiwa besar. Kalau tuan-tuan perhatikan 11 September, kapal terbang jatuh, kebanyakannya bertepatan dengan salah satu perayaan dilakukan oleh orang Yahudi. Dan apakah itu benar-benar dilakukan oleh mereka? Dan kita boleh bincang pada masa lain, insyaAllah. Kita lihat, apabila Palestin diserang, umat Islam dibunuh ataupun dicederakan ratusan, apakah bangsa bersatu segera bersidang sebagaimana mereka segera bersidang apabila Ukraine diserang oleh Rusia? Apakah mereka mempunyai sifat untuk ketenteraman dunia, Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu? Apakah mereka bersidang apabila Palestin sedang diserang sekarang, ataupun Masjid Al-Aqsa diceroboh sekarang? Apakah mereka melakukan peristiwa sama sebagaimana mereka mengadakan persidangan tergesa apabila Ukraine diserang oleh Rusia? Hanya selepas 5 hari Ukraine diserang oleh Rusia, mereka bersidang. Kita lihat apabila Rusia memerangi ataupun menstartkan perang ke atas Ukraine, mereka bersidang dengan segera. Mereka bersidang selepas 5 hari saja, dan mereka ambil keputusan untuk kutuk Rusia, memutuskan sekatan ekonomi ataupun mengadakan sekatan ekonomi kepada Rusia sebab Rusia menceroboh. Kenapa mereka tidak lakukan bersama ke atas Yahudi, ke atas Israel maksud saya? Mereka tidak lakukan. Mereka bersungguh-sungguh apabila Ukraine diserang oleh Rusia. Tetapi apabila Palestin diserang, apakah mereka melakukan sikap sama? Dan Al-Kufran ala millati wahidah, orang kafir apabila keadaan umat Islam, mereka boleh bersatu, tuan-tuan. Dan inilah kita lihat sebaik saja dalam persidangan 1 Mac yang lepas yang membincangkan tentang serangan Rusia ke atas Ukraine. Kita lihat bangsa bersatu telah mengeluarkan statement dan menyokong untuk condemn Rusia di atas serangan tersebut, tetapi mereka tidak bersidang untuk kutuk Israel hari ini apabila Israel melakukan kezaliman yang jelas ke atas umat Islam di Palestin. Tuan-tuan, inilah yang kita lihat dalam persidangan 1 Mac lepas. Secara majoriti negara dunia telah bersama dengan Yahudi dan Amerika untuk kutuk Rusia dan untuk sekatan ekonomi kerana Rusia menceroboh Ukraine, dan itulah alasannya. Dan tuan-tuan, kita lihat negara dunia bersatu untuk kutuk Rusia ketika persidangan Keselamatan Bangsa Bersatu pada 1 Mac yang lepas. Kita lihat negara-negara yang menyokong sebagaimana yang terdapat dalam senarai ini. 141 condemn Rusia, dan yang bersama Rusia hanyalah ketika itu 50 negara, yang berkecuali sebanyak 34 negara. Apakah mereka lakukan perkara sama ke atas kezaliman Yahudi di Palestin? Apakah mereka mengundi untuk sekatan ekonomi ke atas Yahudi? Namun tidak, tuan-tuan, percayalah, tidak. Ataupun mereka akan bersidang barangkali sebulan lagi ataupun 2 bulan lagi supaya proses untuk penghapusan etnik Palestin sempat dilakukan oleh Yahudi. Mereka bagi ruang untuk dibunuh ataupun dilakukan percobaan sepenuhnya, dan selepas percobaan ini selesai, mereka akan bersidang. Barangkali mereka akan kutuk Yahudi dan selesai. Tetapi double standard yang mereka lakukan ke atas Rusia sangat jelas berlaku dalam konteks ini. Tuan-tuan lihat yang gambar hijau dalam slide ini ialah mereka yang bersama untuk kutuk Rusia, termasuklah negara kita yang kita cintai. Tuan-tuan, ini ialah seorang parlimen, ahli parlimen Ireland yang mengatakan bahawa apabila sebaik saja Rusia menyerang Ukraine, maka 5 hari saja, maka
sekatan ekonomi dikenakan ke atas Rusia. Tetapi 70 tahun Yahudi mengganas di Palestin, tidak ada sekatan yang dilakukan oleh itu. Oleh itu, jangan percaya kepada bangsa bersatu. Bukan saya kata, tetapi wakil daripada Ireland, orang bukan Islam, tuan-tuan. Orang bukan Islam dapat melihat kezaliman dilakukan oleh bangsa bersatu ke atas negara ahli mereka. Dan inilah yang disebut oleh orang negara Islam. 70 tahun Yahudi mengganas ke atas Palestin dan tidak pernah diadakan sekatan ekonomi, sebagaimana 5 hari apabila Rusia menyerang Ukraine, mereka adakan sekatan ekonomi. Inilah dunia, tuan-tuan, dan kita terperangkap dalam permainan mereka. Kita lihat kenapakah kalau kita tak kembali ke sejarah, kita tak akan faham apa yang berlaku di sini. Dan kita lihat perancangan Zionis, perancangan New World Order yang dilakukan pada masa moden ini oleh Henry Kissinger, bekas Tiada Negara Amerika, seorang Yahudi tulen yang dipuja, dianggap oleh Yahudi sebagai penyelamat mereka. Namanya Henry Kissinger, seorang Yahudi yang sangat jahat. Dia merancang supaya pertama untuk kuasai dunia, seluruh negara Arab diserang oleh Yahudi dengan menggunakan kekuatan Amerika. Dan kita lihat negara-negara yang mereka telah senaraikan sini, 6 buah negara, mula-mula sekali mereka harus ambil sebagai tapak untuk mereka bertapak di atas muka bumi, dan mereka merintah daripada negara adalah kepada seluruh dunia. New World Order tidak menjadikan Amerika sebagai pusat pemerintahan mereka. Mereka menjangkakan untuk jadikan Palestin, untuk jadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan mereka. Ini dirancang oleh pemuka-pemuka Zionis yang disambung oleh Henry Kissinger pada masa yang lebih lewat. Dirancang supaya Iran kemudian yang dihancurkan, kemudian China dihancurkan, Rusia dihancurkan, dan cukup menarik apa yang disebut oleh Henry Kissinger, Rusia harus dihancurkan melalui Ukraine. Ukraine harus kita groom sebagai negara setelah kepada Yahudi, dan itulah yang benar-benar berlaku. Dan kemudian kita hancurkan Rusia sebab Rusia adalah penghalang kepada kita, kata Henry Kissinger. Henry Kissinger mengatakan yang menghalang kita ada tiga entiti. Pertama, Islam. Kita hancurkan negara Arab. 6 negara Arab ini ialah, ada bukan 6, tuan-tuan, 7. La budda min ihtilal 7 dual fi syarqi awsat. Mesti kita kuasai 7 buah negara di kawasan Timur Tengah. Pertama, Palestin, Jordan, Lebanon, Iraq dan sebagainya. Dan mereka senaraikan 7 buah negara. Dan inilah permainan Yahudi. Dan apa yang berlaku sekarang di Timur Tengah, konflik Timur Tengah ini disebabkan perancangan New World Order yang hari ini kita lihat perancangan Kissinger inilah yang sedang berjalan. Kissinger melalui buku, kalau kita lihat buku yang tulis oleh Bernard Lewis, Orientalis, tuan-tuan boleh baca. Dia mengatakan selepas negara Arab maka kita masuk ke Afghanistan, kita masuk Iraq, kita masuk Syria, dan kita jadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan kita yang baru. Ini perancangan dilakukan oleh WHO. Dan sekiranya mereka lah yang merancang keganasan dunia hari ini, yang barangkali kita tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi mereka lah yang merancang. Barangkali bukan dengan tangan mereka, melalui tangan Yahudi dan sebagainya. Kita lihat dalam zaman moden ini, Amerika menyerang hampir seluruh dunia. Mereka masuk negara, menceroboh negara, setiap negara yang merdeka. Vietnam mereka masuk ke Kuba, mereka masuk ke Yaman, mereka masuk ke seluruh dunia, dan mereka masih dianggap sebagai penyelamat dunia. Dan itulah dunia tidak dapat melihat keburukan yang sedang mereka mainkan. Dan apa yang berlaku di Timur Tengah, khususnya apa yang berlaku di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ialah sebahagian daripada rancangan yang sama. Mula-mula sekali mereka akan kuasai Timur Tengah sebagaimana yang dirancang, disebut oleh Kissinger tadi. Kita kuasai kawasan ini, dan kawasan ini menjadi pusat pemerintahan kepada New World Order. Amerika itu budak suruhan kita, dan kita jadikan entiti kita, New World Order, akan berpindah ke Jerusalem, dan disitulah bumi yang mereka ingin jadikan sebagai pusat awal mereka atau pusat pemerintahan mereka. Tuan-tuan, akibat daripada peristiwa itu, Palestin telah hilang entitinya. Palestin telah hilang, dan gambar peta Palestin diganti dengan Israel. Dalam Google, tuan-tuan tidak temui lagi Palestin. Yang ada ialah Israel. Dan Gaza itu tidak pasti di bawah apakah, dan apakah dia berdiri sebagai sebuah kawasan yang tersendiri, sebab Gaza berada di bawah Palestin. Palestin telah hilang, dan itulah permainan yang dilakukan oleh Yahudi melalui New World Order. Mereka merancang, kita kena faham, apabila
peristiwa yang berlaku sebenarnya dalam sejarah yang mereka rancangkan. Mereka ingin jadikan Jerusalem sebagai pusat pemerintahan antarabangsa mereka, dan mereka ingin menguasai dunia melalui pemerintahan mereka. Dan inilah yang berlaku dalam gambar ini. Tuan-tuan dapat saksikan, mereka mengatakan bahawa the Third Temple yang dibina oleh Solomon, yang kita sebut sebagai Haikal Sulaiman, yang pernah dibina oleh Nabi Sulaiman dalam mereka ingin jadikan ini sebagai pusat pemerintahan mereka yang baru. Dan kerana itulah konflik yang berlaku di Masjid Al-Aqsa terus berlaku, sebab mereka mendakwa Masjid Al-Aqsa itulah tempat tapak kepada the Third Temple yang mereka jadikan sebagai pusat pemerintahan mereka ke atas dunia. Tuan-tuan, kita lihat sini adalah pandangan Masjid Al-Aqsa yang sedang berlaku sekarang, dan mereka mengatakan bahawa the Mount Temple ataupun Haikal Sulaiman ini berada di atas kawasan Haram Asy-Syarif yang terletaknya Masjid Al-Aqsa sekarang. Dan mereka mengatakan bahawa dinding barat ini ataupun Western Wall Tunnel ini sebagai dinding yang menjadi asas binaan kepada Haikal Sulaiman ataupun Sulaiman Temple yang mereka dakwa tersebut, dan oleh sebab itu Masjid Al-Aqsa harus diruntuhkan. Dan apa yang mereka lakukan minggu lepas dan sebelum ini ialah mereka lakukan provokasi untuk menjasikan mereka untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa, dan mereka akan terus lakukan selagi Masjid Al-Aqsa berdiri di tempat yang ada sekarang. Inilah kita jangkakan mereka akan terus mengganas, sebab perjuangan antara benar dan palsu ini akan terus berjalan selagi dunia masih belum kiamat. Tuan-tuan, inilah yang mereka dakwakan, dinding yang menjadi kawasan yang mereka sebut Wailing Wall, dinding ratapan yang mereka menyesal, mereka bertobat di sini kononnya, dan inilah yang mereka ingin jadikan asas kepada bangunan baru mereka. Mereka mendakwa di sinilah tempat Haikal Sulaiman, sedangkan sejarah mereka sendiri, mereka tidak pasti di manakah bangunan yang mereka maksud tadi, dan pastinya bukan terletak di atas kawasan Masjid Al-Aqsa sekarang, tetapi mereka sengaja untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, dan mereka mendakwa di situlah tempat Haikal Sulaiman yang bakal menjadi pusat pemerintahan mereka akan datang. Dan itulah sebenarnya, bahkan mereka telah membina sinagog. Tuan-tuan, ini gambar rahsia mereka pada bulan Mac 22 2019 yang lepas. Mereka telah membawa setiap negara Amerika untuk melawat sinagog mereka yang mereka bawa bina di bawah tanah. Di manakah tempatnya? Letaknya tepat di bawah Dome of the Rocks ataupun Kubah Sofrah yang menjadi dalam kawasan Masjid Al-Aqsa, dan disitulah tempat yang mereka bersedang bina, dan mereka akan perluaskan seluruh kawasan itu menjadi pusat pemerintahan mereka. Dan itulah sebabnya umat Islam harus dihalau keluar daripada seluruh kawasan yang mereka masukkan. Mereka ingin membentuk one world leader, mereka ingin menjadi one world leader, mereka lah yang menjadi ketua, dan negara lain harus menjadi hamba mereka. One world government, dan mereka lah harus menjadi kerajaan dunia. One world religion, dan mereka sekarang sedang mencipta one world religion yang berpusat di UAE, dan mereka mengajak seluruh umat dunia supaya kembali kepada satu agama. Dan inilah satu daripada cara untuk meruntuh Islam daripada akar umbinya, dan itulah yang mereka lakukan. Dan mereka ingin bentuk one world currency, dan mereka ingin jadikan one Dajjal yang ada gambar mata sebelah di piramid yang terdapat dalam US dollar itu sebagai one world currency. Dan inilah yang diminta oleh Rusia dan mereka yang menentang Amerika, supaya kita tukarkan wang yang tidak didasarkan pada sebarang komoditi ini untuk ditukarkan dengan sistem wang baru yang tidak lagi dunia mengadakan urus niaga di dalam US dollar, sebab US dollar ini dikawal oleh Yahudi yang daripada keluarga Rothschild yang telah menjajah Amerika sejak daripada presiden pertama George Washington, dan setiap presiden dijajah oleh keluarga ini. Dan tuan-tuan, itulah yang berlaku. Kita lihat dalam sejarah ini, sepanjang sejarah umat Islam di Palestin, sejarah sepanjang umat Islam di Baitul Maqdis ketika mereka masuk sejak pada tahun 1948, maka umat Islam beribadah di hujung senapang tentera Yahudi yang masuk menceroboh, sebagaimana gambar yang telah lihat di sini. Dan inilah berlaku setiap tahun dan ketika, selagi Masjid Al-Aqsa ini tidak diroboh, selagi itulah mereka akan terus mengganas, dan itulah sebahagian daripada perancangan utama mereka
untuk menghapuskan Masjid Al-Aqsa dan menggantikan dengan pusat pemerintahan one world religion ataupun new world order. Tuan-tuan, kita lihat inilah satu gambaran peta Masjid Al-Aqsa yang mereka sudah gali sejak pada 1948. Berbagai syarikat telah ditubuhkan untuk menggali di bawah Masjid Al-Aqsa dan mereka sudah masuk ke 14 meter ke bawah. Dan apakah yang berlaku di bawah kita tidak tahu. Dan oleh sebab itu mereka sengaja untuk menggali di kawasan bawah Masjid Al-Aqsa supaya Masjid Al-Aqsa bawah ni ranak ke bawah dan hancur, dan untuk menjustifikan mereka untuk membina bangunan lain. Inilah yang sedang mereka lakukan. Dan sekarang mereka sudah masuk ke bawah Masjid Al-Aqsa, dan keretakan yang diambil oleh Masjid Al-Aqsa dapat kita saksikan seperti ini, yang hanya menunggu masa untuk runtuh sebab mereka telah rosakkan di bawah foundation Masjid Al-Aqsa di bawahnya. Sebab dalam kompleks Masjid Al-Aqsa ini terdapat beberapa monumen yang penting, antaranya lah Masjid Qiblah yang menjadi yang kita panggil Masjid Al-Aqsa, dan termasuklah juga dataran Marwan yang menjadi tempat yang umum yang luas untuk dilakukan solat itu, dan juga Dome the Rocks ialah sebahagian daripada bangunan yang penting berada di atas kawasan sama. Dan kita lihat inilah nasib Masjid Al-Aqsa, nasib Masjid Qiblah, Masjid Qabli yang kita lihat telah retak di bawahnya. Dan mereka telah menggali sebagaimana gambar ini dengan harapan untuk menemui bukti arkeologi bahawa di situlah pernah bertapaknya arkeologi ataupun temple ataupun Solomon Temple yang mereka dakwa tersebut. Tetapi mereka tidak pernah temui. Setiap kali mereka menggali, mereka hanya menemui peninggalan daripada kerajaan Abbasiyah dan kerajaan Kerajaan Umayyah yang pernah bertapak di situ. Dan mereka menemui bukti-bukti ketika zaman yang lebih awal, iaitu ketika zaman kaum Kanaan yang mendiami sebagai penduduk asal di kawasan tersebut ialah bangsa Kanaan yang menduduki awal di kawasan Palestin, dan orang Yahudi hanyalah masuk ke Palestin selepas mereka selamat daripada Mesir yang dibawa oleh Nabi Musa. Mereka bukan penduduk asal. Dan inilah konflik yang sedang berlaku, tuan-tuan. Dan tuan-tuan boleh cuba lihat bagaimanakah mereka sedang menggali di kawasan bawahnya. Kawasannya telah diruntuhkan supaya seluruh struktur di atas bumi ini akan runtuh bersama, dan mereka sentiasa mengadakan kezaliman ini untuk mempercepatkan lagi proses untuk mereka menghancurkan kawasan ini dan dibina bangunan baru. Serangan bom Israel bukan saja dalam bulan puasa ini, bulan puasa lepas, dan sebelum itu berkali-kali mereka lakukan kezaliman sama, dan mereka mengganas lagi kali ini. Mereka mengganas sekali lagi. Inilah gambar yang berlaku tahun lepas. Umat Islam juga dikejar dan dilakukan seperti ini, dan ditembak dengan peluru yang mencederakan mereka. Berbagai kezaliman yang mereka lakukan, dan perjuangan terus berlaku. Ini suasana yang hampir sama. Mereka mengejar umat Islam yang bersolat. Mereka melepaskan bom asap dan sebagainya untuk menyuarakan mereka, tetapi umat Islam kekal pertahankan masjid ketiga, Masjid Al-Aqsa ialah kiblat umat Islam pertama yang harus dipertahankan oleh orang Palestin dan juga seluruh umat Islam dunia. Tuan-tuan, kita lihat nasib Gaza. Apabila mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa, mereka mengatakan bahawa yang tugas utama yang pertahankan Masjid Al-Aqsa ialah penduduk Gaza yang masih ada lagi. Dan mereka serang Gaza berkali-kali. Pada tahun lepas mereka serang, dan sekarang mereka mula menyerang kembali. Kita lihat pada lepas anak-anak Palestin merayakan hari raya Idul Fitri di tengah serangan bom. Mereka menyerang dalam bulan puasa, mereka berdamai sebab kekalahan telah dialami oleh Israel, dan kecederaan yang dilakukan oleh Israel juga parah, dan mereka minta untuk berdamai. Apabila Israel minta berdamai, maksudnya mereka menghadapi masalah besar untuk menentang pejuang Palestin. Dan apabila mereka berdamai, mereka menyerang kembali. Ketika kita menyambut hari raya, mereka melakukan sekali lagi. Ini ialah peristiwa yang mereka lakukan lepas, dan mereka akan lakukan kali ini sepanjang masa, tuan-tuan. Dan kita lihat bagaimanakah mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa semalam, tahun lepas, dan bagaimanakah mereka bom penempatan dan juga hospital sebagaimana tuan lihat di sini, ribuan orang terlantar sebab hospital telah musnah. Dan bagaimanakah penderitaan orang Palestin tahun demi tahun. Selama 12 jam serangan udara diteruskan pada tahun lepas yang tidak berhenti untuk memusnahkan, tetapi umat Islam terus berjuang sehinggalah dunia akan berakhir.
Kita lihat bagaimanakah bumi Palestin terus bermeli darah, tentera Israel terus rakus, membedil dan membunuh rakyat Palestin. Ini tak lepas, dan kita sangat bimbang sekiranya mereka ulang dalam bentuk yang sama ataupun lebih dahsyat daripada apa yang mereka lakukan tak lepas. Marilah kita sama berdoa, kita angkat tangan dengan penuh ikhlas malam-malam 10 malam terakhir ini, supaya kita berdoa supaya Allah berikan pertolongan, kekuatan dan keselamatan kepada seluruh umat Islam di Palestin khususnya dan seluruh dunia umumnya. Dan itulah harapan kita, tuan-tuan. Apa yang berlaku ialah apabila sejak 14 bulan, hari ini sudah 20 hari, 12 bulan, dan sudah 6 hari berlalu, bangsa bersatu tidak ada nampak lagi gaya untuk mereka bersidang sebagaimana mereka segera bersidang apabila Rusia menyerang Ukraine. Yang bersidang ialah negara Arab, dan kita lihat 2 hari lepas Presiden Palestin Mahmud Abbas telah bersama dengan Raja Jordan dan beberapa pemimpin Arab lain telah bersidang bagaimanakah untuk menghadapi masalah umat Islam sedang dibedil oleh Yahudi. Dan tiba-tiba Presiden Putin yang sedang berperang di Ukraine menghubungi Presiden Palestin, memberikan sokongan bahawa Rusia berjanji, sebagaimana Rusia berjanji pada tahun-tahun lepas, bahawa nasib Palestin akan dibela bersama oleh Rusia. Dan mengikut pengkaji, sengaja Yahudi mengaturkan kebebasan kezaliman ini supaya Rusia masuk ke Palestin, dan ketika itulah seluruh dunia akan bertumpu kepada Rusia di Palestin. Dan inilah yang dirancang oleh mereka mengikut sebahagian daripada pengkaji. Mereka sengaja untuk menjadikan Palestin sebagai tapak peperangan yang kedua selepas Ukraine. Dan wallahu alam, dan kita minta dibebaskan, dijauhkan daripada apa yang mereka rancang tersebut. Tuan-tuan semati, inilah nasib Palestin, hilang tanahnya daripada tahun 48 sampai hari ini kita lihat. Dan mengikut akhbar Palestin Al-Wafa, dan dalam telefon yang hubungan Putin menghubungi Mahmud Abbas, mengatakan bahawa Rusia akan bersama dengan perjuangan Palestin. Walaupun terlepas dia berjanji untuk menghapuskan Israel pada tahun ini, walaupun janji itu kita tidak pasti apakah janji benar atau tidak, tetapi umat Islam masih memberikan harapan bagaimanakah harus Palestin dibebaskan daripada tangan penjajah Amerika dan Yahudi. Yahudi berani sebab dia di belakangnya lah mereka. Mereka lah yang menjadikan punca kezaliman atas muka bumi hari ini. Dan kalau tuan-tuan berfikir apa skala konflik yang berlaku, mereka lah yang cetuskan. Dan tuan-tuan yang saya hormati, Baitul Maqdis pada 1922 semalam kita lihat Israel telah membedil ke atas Gaza. Buat pertama kali mereka lancarkan serangan selepas mereka melakukan kezaliman di Baitul Maqdis. Mereka terus ke Gaza sebab mereka tahu bahawa tonggak perjuangan Palestin di Baitul Maqdis ialah orang Gaza. Dan mereka telah menghantarkan roket mereka serangan ke atas Palestin, dan kata Palestin, kami sedang bersedia. Kata pejuang-pejuang Hamas, kami sedang bersedia. Yang kami sedang bersedia untuk menunggu serangan kami kembali ke atas kamu. Dan pagi ini Zionis Israel hujani Gaza dengan serangan udara pada 19 April pada 10 pagi, dan ini malam. Dan inilah yang kita saksikan, perbuatan yang mereka lakukan ke atas Palestin, dan mereka tumpukan Gaza sebagaimana lakukan tahun lepas. Dan inilah yang sedang berlaku. Gaza menjerit, Gaza menangis dan minta pertolongan daripada dunia. Dan apakah dunia bersimpati ke atas penderitaan yang sedang diterima oleh penduduk Gaza hari ini, ataupun dunia membiarkan sehingga Israel dapat melakukan kezaliman sepuas-puasnya? Tuan-tuan, Al-Qassam bersumpah bahawa serangan yang dilakukan oleh Israel ini akan dibalas dengan kemampuan yang mereka ada. Walaupun kecil, tetapi mereka sertakan perjuangan ini dengan akidah, dengan kekuatan jiwa. Dan kekuatan jiwa inilah yang sedang ditunjukkan oleh pejuang-pejuang Palestin. Mereka kepala yang kecil, tetapi jiwa mereka sangat besar. Oleh sebab itu, kita ingat dalam satu hadis yang Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Iza fasada ahlul syam fala khairu fikum wa lan tazal taifatun min ummati mansurin la yadurhum man khazarhum hatta taqum as-sa'ah." Atau kama qala Rasulullah bersabda, apabila telah rosak penduduk Syam,
Penduduk Syam ialah Palestin sekarang, Syria, Jordan, Lebanon yang sekitarnya. Sekiranya rosak penduduk Syam, maka tidak ada sebarang kebaikan pada kamu. Seolah-olah Rasulullah menggambarkan perjuangan terakhir ialah perjuangan di bumi Syam yang termasuk Palestin dalamnya. Dan sentiasa lan tazalu ta'ifatun min ummati, sentiasa ada satu kumpulan pada umatku al-mansuri, mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu la yadhurhum man khadhurhum, dan mereka tidak ada apa masalah apabila mereka tidak disokong oleh orang lain, hatta takum masa, dan mereka terus berjuang sampailah ke kiamat. Dan inilah satu kumpulan yang Allah janjikan siapakah kumpulan ini, dan Allah menjanjikan kumpulan ini kumpulan yang barangkali kumpulan yang tidak disokong oleh dunia, tetapi Allah yang berikan pertolongan mereka, dan mereka terus berjuang sampailah hari kiamat. Tuan-tuan, itulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, yujannadu an-nas ijnadan, dan pada masa akan datang manusia akan membentuk pasukan tentera, Jundun di Yaman, dan satu pasukan tentera akan dihantar ke Yaman. Maksudnya Yaman di akhir zaman akan menjadi medan pertempuran. Wa Jundun di Syam, dan satu pasukan akan dihantar ke Syam. Dan Jundun di Masyriq wa Jundun di Maghrib, satu pasukan ke timur, satu pasukan ke barat. Maka seorang daripada pemuda bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, khirni innani fatan syab, dan wahai Rasulullah, berilah pilihan pada saya, dan saya adalah seorang pemuda yang masih perkasa, dan sekiranya saya masih hidup pada masa yang dimaksudkan tadi, ke manakah Rasulullah akan menyuruh saya untuk berjuang? Maka ya Rasulullah, alaika bisyam, kamu pergilah berjuang ke atas, berjuang bersama dengan pejuang di Syam. Ini ialah gambaran bahawa Syam, kawasan sekitarnya, kawasan Masjid Al-Aqsa yang terdapat dalamnya adalah kawasan pertempuran dan kawasan perjuangan antara benar dan palsu. Tuan-tuan, mereka yang telah berjuang, ramai yang telah pergi, tetapi jangan kita berduka sebab Allah memberikan janjian siapa yang mati dalam perjuangan, sebagaimana Allah sebut dalam satu surah, wala taqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata bahawa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu mati, bal ahya wa lakin la tashurun, tetapi bahkan mereka hidup, dan mereka hidup insyaallah, dan kamu tidak mengetahui kehidupan mereka. Dan kita mengucapkan selamat berjuang. Umat Islam dah jauh berjuang, berdoa, memberi sokongan pada pejuang-pejuang yang ikhlas, dan itulah erti perjuangan yang sedang berlaku di bumi yang mulia ini, iaitu bumi Baitul Maqdis yang terletak di dalam negara Palestin yang sedang renung malam sekarang. Dan itulah tuan-tuan sebagai renungan kita pada hari ini. Marilah sesama kita buat renungan menjelang 10 malam terakhir ini. Marilah kita sama pertingkatkan ibadah kita, saya dan tuan-tuan, doa kita dan bantuan kita kepada umat Islam yang sedang dizalimi di bumi Palestin, dan mudah-mudahan inilah sebahagian daripada sebagai kita untuk sama-sama memberikan sokongan pada perjuangan mereka. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.